الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا حامدين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وآله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. Daripada sifat dengki dan khianat, takabur dan sombong, serta sucikanlah hati-hati kami dengan sifat-sifat mahmudah. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, satukanlah hati-hati kami ini di atas kebenaran dan petunjuk. Eratkanlah perpaduan dan Yang amat berhormat Datuk Seri Utama Haji Muhammad bin Haji Hassan, Menteri Besar Negeri Sembilan Darul Khusus. Yang berhormat Datuk Yip Cik Ahli Dewan Undang Negeri Kawasan Chuah. Yang berbahagia Cik Abdullah bin Muhammad, Timbalan Pengarah Pelajaran Negeri Sembilan. Yang berusaha Tuan Haji Basir Rida bin Haji Ismail, Pegawai Pelajaran Daerah Seremban, merangkap pengusi sambutan Hari Guru peringkat Negeri Sembilan Darul Khusus. Yang saya hormati Ketua-Ketua Jabatan atau Wakil, Tuan-Tuan Ketua Sektor, Tuan-Tuan Pegawai Pelajaran Daerah Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan, Tuan-Tuan Pegawai-Pegawai Pelajaran Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan, Datuk-Datuk, Datin-Datin, Pengetua-Pengetua, Guru Besar, Guru-Guru dan para hadirin yang saya hormati sekalian. Pertamanya, marilah kita sama-sama melafazkan rasa syukur. Tema ini sangat bersesuaian dengan suasana hari ini, seperti mana pembentangan rancangan Malaysia ke-9 oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi yang mensasarkan pembangunan modal insan sebagai teras utama pembangunan negara. Ia merupakan cabaran yang besar kepada seluruh warga pendidik bagi merealisasikan hasrat tersebut. Ini kerana bidang pendidikan kini berhadapan dengan masa depan mencabar yang memerlukan perancangan rapi, sistematik dan holistik. Justru saya menyuruh setiap lapisan masyarakat pendidik agar mendukung cita-cita dan hasrat untuk menjadikan sistem pendidikan kita sebagai yang terbaik dan dapat dikecapi oleh semua warga Malaysia. Ini selari seperti mana terkandung dalam Plan Induk Pembangunan Pendidikan. Yang Amat Berhormat Datuk Seri dan warga pendidik sekalian, guru berperanan penting dalam usaha membangunkan modal insan yang mempunyai jati diri yang kokoh, berketerampilan, berperibadian mulia, berpengetahuan dan berkemahiran tinggi bagi mengisi keperluan negara pada tahun 2020 nanti. Sudah terbukti ada negara yang mampu maju meskipun tiada sumber kekayaan hasil bumi berikutan penduduknya berpendidikan, sekaligus menggunakan ilmu dimiliki untuk mencipta dan mereka pembaharuan. Oleh itu, negara kita juga mampu serta berupaya menjadi negara maju dengan memberikan penekanan terhadap pembinaan modal insan, berilmu, berkemahiran dan memiliki nilai-nilai positif. Dalam tempoh RM ke-9, kejayaan misi nasional dan seterusnya, wawasan 2020 amat bergantung kepada modal insan yang dihasilkan oleh sistem pendidikan kebangsaan. Guru sangat berperanan penting dalam merealisasikan hasrat negara, iaitu penjana kepada modal insan gemilang, dan saya akhirnya ingin menarik perhatian tuan-tuan dan puan-puan tentang apa yang pernah diucapkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi. Dalam era globalisasi ini, kerajaan Malaysia semakin bergantung kepada perkembangan minda rakyatnya. Jika sekadar mempunyai infrastruktur pada kelas pertama, tetapi mentaliti rakyatnya masih kelas ketiga, nescaya negara kita mudah dijatuhkan oleh negara lain. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Utama Haji Muhammad bin Haji Muhammad Hassan, Menteri Besar Negeri Sembilan Khusus, dalam Majlis Sambutan Hari Guru Peringkat Negeri Sembilan tahun 2007. Saudara pengacara majlis dan saudari pengacara majlis yang berhormat rakan-rakan Ahli Dewan Undangan Negeri Sembilan,
Yang berhormat Datuk Yip Chee Kiong Dun Rahang, Yang berhormat Saudara Fu Dun Chua, Yang berhormat Mr. Vun Dun Kepayang, yang bahagia Cik Muhammad Yasin bin Muhammad Yunus, Pengarah Pelajaran Negeri Sembilan Darul Khusus, bahagia Cik Abdullah bin Muhammad, Timbalan Pengarah Pelajaran Negeri Sembilan Darul Khusus, yang berusaha Tuan Haji Basir Ridha bin Haji Ismail, Pegawai Pelajaran Daerah Seremban, merangkap pengerusi sambutan Hari Guru peringkat Negeri Sembilan tahun ini, yang berusaha Ketua-Ketua Jabatan Persekutuan dan Negeri Sembilan, yang berusaha Ketua-Ketua Sektor Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan, yang berusaha Pegawai-Pegawai Pelajaran Daerah, Jabatan Pelajaran, Pegawai-Pegawai Ketua-Ketua Jabatan di Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan, mantan-mantan Pengarah Pelajaran Negeri Sembilan, yang berusaha Tuan Haji Azam selaku Pengetua Sekolah Datuk Abdul Razak. Tahniahlah baru naik pangkat Jusasi, tahniah pada Kerajaan Negeri Sembilan. 5 orang naik Jusasi seluruh negara, dapat seorang Negeri Sembilan penghibur hati. Alhamdulillah lah, Haji. Tahniah saya ucapkan kepada Tuan Haji Azam. Mudah-mudahan tahun depan ke atau hujung tahun ni besok lagi 3-4 orang daripada Negeri Sembilan. Datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan, guru-guru besar, pengetua-pengetua, pelajar-pelajar yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah pada petang ini dapat sekali lagi saya bersama-sama dengan warga pendidik seluruh Negeri Sembilan dalam acara kemuncak, iaitu kita meraihkan Hari Guru peringkat Negeri Sembilan Darul Khusus. Saya ingin mengucapkan tahniah kepada seluruh warga pendidik di Negeri Sembilan, termasuk guru yang mengajar di sekolah, di maktab, dan juga warga pendidik di jabatan. Selamat Hari Guru, dan semoga kita terus berusaha untuk mendidik anak bangsa di masa-masa yang akan datang. Secara tradisinya, tuan-tuan puan sekalian, pada setiap 16 Mei setiap tahun, Hari Guru disambut oleh seluruh warga pendidik dengan penuh rasa syukur dan meriah. Pengiktirafan ini membuktikan bahawa kerajaan sentiasa menghargai dan menyanjung pengorbanan guru di seluruh negara dalam mendidik anak-anak bangsa. Adalah diharapkan pengiktirafan ini akan dapat menjana semangat para guru untuk lebih komited dan dedikasi terhadap tugas murni mereka. Semoga sambutan Hari Guru ini pada kali ini akan dapat mempertingkatkan lagi azam para guru sekalian dalam melaksanakan tugas yang telah diamanahkan. Tahun ini, tuan-tuan puan sekalian, tema Hari Guru dipilih adalah Guru Penjana Modal Insan Gemilang. Pada hemah saya, tema ini sangat bertepatan sekali kerana di bahu para gurulah terletaknya harapan bangsa dan negara untuk mendidik para pelajar di sekolah-sekolah untuk menjadi insan yang cemerlang, gemilang dan terbilang. Di tangan saudara-saudarilah terletaknya masa depan dan jenis pelajar yang akan dihasilkan ke dalam masyarakat dan seterusnya menjadi pemimpin di dalam mewarnai negara kita pada masa yang akan datang. Saudara-saudari memikul tanggungjawab ini, maka sudah pasti hasrat kerajaan untuk melahirkan insan yang cemerlang dan gemilang juga kalau tuan-tuan dan tuan-tuan sekalian tidak bersama-sama memikul tanggungjawab ini akan gagal. Maka itu, saya ingin mengingatkan kepada saudara-saudari sekalian, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, supaya jangan menjadikan tema Hari Guru pada tahun ini hanya sebagai retorik untuk disebut dan disanjung pada hari ini sahaja. Bahkan selepas habis sambutan ini, maka tema ini hanya tinggal nama saja. Harapan saya, tema yang dilaunkan ini tidak akan menjadi mainan di bibir dan langsung tidak meninggalkan kesan pada diri tuan-tuan dan puan-puan sekalian.
Sebagai warga yang terpilih untuk melahirkan insan yang terpuji, guru-guru dan warga pendidik haruslah menjadikan tema sambutan Hari Guru sebagai pedoman, ingatan dan pendorong untuk melaksanakan tugas seharian di sekolah-sekolah, di pejabat-pejabat pelajaran daerah maupun di peringkat Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan sendiri. Harapan saya agar semua guru-guru dan pegawai-pegawai jabatan pelajaran akan betul-betul dapat memahami dan menghayati tema Hari Guru ini, agar guru-guru dapat melaksanakan tugas masing-masing di dalam merealisasikan apa yang tersirat dan terkandung di sebalik tema yang diwar-warkan ini. Saya berkeyakinan penuh kalau warga pendidik dapat melaksanakan tugas masing-masing seperti yang terkandung dalam etika tugas, maka sudah pasti masyarakat akan memandang tinggi kepada profesion perguruan. Guru-guru dan warga pendidik sebenarnya merupakan benteng hadapan yang memainkan peranan untuk melaksanakan semua program atau dasar yang diperkenalkan oleh Kerajaan Pusat, Kementerian Pelajaran ataupun Kerajaan Negeri Sembilan sendiri. Dunia yang semakin berkembang, tuan-tuan dan puan sekalian, dengan kepelbagaian teknologi dan perkembangan sains, sudah pasti secara tidak langsung akan melahirkan pelbagai bentuk fikiran dan konsep baru, khususnya yang berkaitan dengan dunia pendidikan atau keguruan. Selain wujudnya pelbagai program baru, program yang telah sedia ada akan ditukar ganti atau ditambah murnikan. Maka sebab itu dalam tempoh 5 tahun kebelakangan ini, pelbagai program atau dasar pendidikan negara telah diperkenalkan. Yang terbaru ialah Plan Induk Pembangunan Pendidikan atau ringkasnya PIPP yang disebut oleh Saudara Yassin tadi, pengarah kita, yang telah dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dan yang pastinya, intipati kepada PIPP adalah berteraskan kepada misi nasional, iaitu pembangunan modal insan kelas pertama. Modal insan yang ingin dilahirkan bukan saja setakat insan yang cerdik minda, berpengetahuan dan berkemahiran yang mampu bersaing di pesada dunia, tetapi juga modal insan yang bersifat holistik, progresif, bermoral, beretika tinggi dan teguh keimanannya. Lantaran itu, sebagai pasukan yang melaksanakan PIPP ini, tuan-tuan, saudara-saudari sekalian juga harus mempunyai minda dan sifat first class ini. Kalangan guru harus memperlengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan yang terkini dan sentiasa peka kepada sebarang perubahan yang berlaku. Guru harus sentiasa berusaha untuk menambah ilmu dan mencari ilmu yang diperlukan yang sesuai dengan tugas bagi melahirkan modal insan atau pelajar kelas pertama ini. Kepada bakal-bakal guru pula yang dipilih untuk memasuki institusi perguruan, mereka harus ditapis dan dipilih dari kalangan mereka yang benar-benar mampu untuk menyahut cabaran ini. Mekanisme pemilihan dan penempatan guru juga harus diberi perhatian yang berat agar guru-guru yang akan dipilih dan dilahirkan adalah dari kalangan mereka yang meminati profesion ini dan sanggup untuk menerima serta menyahut semua harapan dan cabaran yang harus mereka pikul dan laksanakan kelak. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dunia pendidikan khususnya di Malaysia mahu tak mahu akan sentiasa mengalami perubahan dan penambahbaikan. Semua perubahan yang telah dan yang akan berlaku harus diterima oleh para guru dan warga pendidik dengan hati yang terbuka. Jangan ada pula sikap yang menolak apa saja pembaharuan yang nak dibuat. Jika tidak, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saudara-saudari sekalian akan jauh ketinggalan di dalam arus pemodenan. Perubahan dari masa ke semasa perlu dilakukan dan selaras dengan hasrat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk menjadikan negara kita sebagai sebuah negara yang mempunyai status pendidikan bertaraf dunia. Justru warga pendidik harus bersedia baik dari segi mental maupun fizikal dalam menangani perubahan yang mendatang. Seperkara lagi yang tidak kurang pentingnya adalah persediaan guru-guru untuk berubah mindsetnya.
Saya menyebut hal ini kerana walau apapun dasar atau perubahan yang hendak dilaksanakan dalam sistem pendidikan negara, para guru harus terlebih dahulu mengubah mindset mereka. Jika para guru sendiri tidak dapat mengubah minda, maka sudah pasti segala program dan dasar yang dirancang hanya sekadar nampak indah di atas kertas sahaja. Selaku Menteri Besar yang juga pengurusi jawatankuasa bertindak pelajaran, saya sentiasa mengambil berat dan memberi perhatian kepada sebarang perubahan yang berlaku di dalam sistem pendidikan negara, khususnya untuk di Negeri Sembilan. Baru-baru ini, 2 buah sekolah di Negeri Sembilan telah dipilih sebagai sekolah kluster. Sekolah tersebut, tahniah saya ucapkan ya, sekolah tersebut ialah sekolah Kolej Tengku Kursiah dan Sekolah Teknik Teguh Jaafar. Harapan saya akan ada banyak lagi sekolah-sekolah di Negeri Sembilan akan muncul sebagai sekolah kluster pada masa depan. Dengan wujudnya banyak lagi sekolah kluster di negeri ini, maka sudah pasti secara tidak langsung akan dapat mempertingkatkan dan memperlihatkan mutu serta tahap pendidikan di Negeri Sembilan. 2 buah sekolah ini adalah sekolah yang terletak di kawasan bandar yang merupakan sekolah yang menerima pelajar yang terpilih. Saya juga ingin melihat sekolah-sekolah lain, khususnya sekolah harian biasa, juga akan bekerja keras untuk mencapai status sekolah kluster pada masa akan datang. Saya amat yakin dengan barisan kepimpinan pendidik serta guru-guru di Negeri Sembilan yang penuh dedikasi, maka hasrat ini akan menjadi kenyataan dalam jangka masa yang terdekat nanti. Bagi kedua-dua sekolah kluster yang sedia ada, berkongsilah segala kepakaran dan pengetahuan yang ada dengan memberi bimbingan dan tunjuk ajar kepada rakan-rakan yang lain agar mereka turut mendapat dan mencapai tahap yang membanggakan. Buktikanlah slogan Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan, iaitu terbilang di kalangan yang terbaik, dapat dicapai dengan jayanya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saudara-saudari sekalian, saya tahu tugas guru adalah satu tugas yang mulia, dan juga saya tahu dan memang akui bahawa bukanlah satu perkara yang mudah untuk membentuk dan mendidik pelajar-pelajar yang datang daripada pelbagai latar belakang dan kelakuan. Saya juga tahu bahawa tugas guru bukan setakat mengajar di dalam bilik darjah sahaja, malah skop tugas guru meliputi aspek pembinaan minda, sasiah dan jati diri para pelajar. Mata dan telinga masyarakat akan sentiasa melihat dan mendengar apa saja yang berlaku dalam lingkungan pagar sekolah. Ada kalanya dalam proses pengajaran dan pembelajaran, ibu bapa dan masyarakat kadang-kadang bertindak mencabar dan mempertikaikan sesuatu tindakan yang diambil oleh pihak sekolah. Walaupun kes-kes seperti ini merupakan kes-kes yang terpencil, namun saya berharap para guru dan pihak sekolah dapat bersabar dengan menggunakan segala kebijaksanaan di dalam usaha menangani masalah anak-anak didik kita. Saya yakin lambat laun ibu bapa ataupun masyarakat akan menyedari betapa sukarnya tugas seorang guru di dalam menghadapi 1001 macam kerenah dan perangai yang terdapat di sekolah. Selain itu, sekolah juga harus berusaha mewujudkan jalinan kerjasama dan pemufakatan dengan ibu bapa, khususnya melalui PIBG, bagi menjayakan segala program yang akan dilaksanakan di sekolah. Dan PIBG adalah merupakan satu saluran yang amat baik dalam usaha menyatukan ibu bapa dengan sekolah. Di dalam usaha memastikan sekolah sentiasa berada di hati masyarakat, konsep masyarakat sekolah juga harus diberi perhatian. Dalam erti kata lain, sekolah dan masyarakat tidak dapat dipisahkan. Wujudkanlah satu perkongsian bijak ataupun smart partnership di antara pihak sekolah dengan masyarakat, agensi-agensi kerajaan maupun pihak swasta, dan juga NGO-NGO yang lain. Rancanglah program-program yang turut sama melibatkan masyarakat di luar sekolah. Begitu juga sebaliknya, bila mana difikirkan sesuai, aktiviti masyarakat setempat juga boleh melibatkan penglibatan pihak sekolah. Sebagai contoh, sekolah boleh mengadakan hari terbuka, program sukan, program ilmu, program keusahawanan,
penajaan aktiviti sekolah dan sebagainya yang dapat melibatkan sama masyarakat setempat. Dengan adanya program yang sebegini, sudah pasti minat masyarakat akan dapat dibawa ke sekolah di mana secara tidak langsung turut dapat dimanfaatkan oleh kedua-dua pihak. Bagi pihak Kerajaan Negeri Sembilan, tuan-tuan dan puan sekalian, saya akan sentiasa memastikan dan memantau semua program dan dasar pendidikan kerajaan dapat dilaksanakan dengan baiknya di negeri ini. Saya akan sentiasa memberi sokongan, bantuan dan dorongan kepada sebarang usaha yang menjurus kepada pembangunan dan perkembangan pendidikan di negeri ini. Selagi guru-guru melaksanakan tugas seperti yang diarahkan dan tidak lari daripada landasan kerajaan, Kerajaan Negeri Sembilan akan sentiasa berdiri teguh bersama-sama tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Akhir kalam, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan tahniah kepada tokoh-tokoh guru yang mendapat pengiktirafan pada hari ini. Semoga tokoh-tokoh guru ini akan mendapat menjadi idola dan ikutan kepada guru-guru yang lain. Bak kata pantun Melayu, inang-inang padinya Pak Daik, padinya tak sama dengan rupa bunganya. Sungguh dikenang budi cikgu yang baik, tidak ku lupa untuk selama-lamanya. Selamat Hari Guru kepada semua. Jalankanlah tugas mendidik anak bangsa dengan cekap, berhemah, berhikmah, penuh integriti, telus, amanah dan bertanggungjawab. Sesungguhnya jasa dan sumbangan tuan-tuan, puan-puan para pendidik, warga guru, bekas-bekas guru akan sentiasa dikenang untuk selama-lamanya. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan penuh kesyukuran meresmikan sambutan Hari Guru Peringkat Negeri Sembilan bagi tahun 2007. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahawasanya kami, guru-guru negara Malaysia, dengan ini berikrar, mendukung terus cita-cita kami, terhadap tugas kami, dan menyatakan keyakinan kami, pada cita-cita murni, pekerjaan kami, kami akan berbakti kepada masyarakat, dan negara kami, Kami sentiasa menjunjung perlembagaan negara, Kami mengamalkan prinsip-prinsip rukun negara, pada setiap masa.
kemuliaan. Kerukunan menjadi intipati kejayaan. Hadirmu guru dengan kesabaran, ketekunan, ketabahan, bawa senjata mendasari kehidupan. Kekuatan semangatmu melengkapi celah-celah kekosongan. Melalui ruang pengajaran pembelajaran, Mengimbau di laman dasar ekonomi baru, falsafah pendidikan kebangsaan menjadi mercu restu. Bersama ikrar memartabatkan bahasa Melayu, lahir pendukung waris generasi berilmu, menggerak kreativiti, mencetus inovasi tanpa jemu. hadirmu guru dengan kesabaran, ketekunan, ketabahan, penggelap cermin hati penuh imajinasi. Kau padamkan kesakitan silam, kau sandarkan harapan ke bahu keinginan. Kau junjung tinggi martabat pendidikan. Hadirmu guru dengan kesabaran, ketekunan, ketabahan, menyerokah jauh sepadan pengetahuan, menatasi pentas pendidikan, merintis jalan kegemilangan peradaban, mengukir legenda yang menjadi warisan. Kini melewati dasar wawasan negara, mendepani arus globalisasi, menempuhi gelombang liberalisasi, PPSMI, ya 2M, olah kluster menjadi isi, bertunjangkan iltizam, memajukan modal insan, plan induk pembangunan pendidikan menjadi pegangan. Hadirmu guru dengan kesabaran, ketekunan, ketabahan, titik teratas sebuah perjuangan. Tanpa sebuah kemajuan
Seterusnya ke Government English Classes Cembung pada tahun 1955 hingga 1957 dan mendapat pendidikan menengah di Sekolah Menengah Undang Rembau dari tahun 1958 hingga 1962. Melanjutkan pelajaran dalam bidang perguruan di Maktab Perguruan Teknik Kuala Lumpur dan seterusnya menyambung pelajaran di The University of Toledo dari 1982 hingga 1988 dalam bidang Bachelor of Keselamatan Ibu, penolong penyedia sekolah-sekolah Kelantan di Jabatan Pendidikan Kelantan, penyedia sekolah-sekolah Negeri 9 di JPNS, penolong pengarah pendidikan teknik dan vocational Jabatan Pelajaran Negeri 9, ketua unit KPSR di JPNS, dan kini serta besar mulai tahun 2001 beliau menjawab jawatan sebagai Setiausaha Sulit Duli Yang Maha Mulia Tuanku Ketua Besar Negeri 9 Darussus hingga kini. Beliau amat meminati bidang penulisan dengan menghasilkan tokoh kita yang seterusnya yaitu Datin Hadah Noresah binti Osman. 1953 Sekolah Melayu Joasih, Sekolah Melayu Batu Kikir, dan kemudiannya menyambung pelajaran di Maktab Perguruan Perempuan Melayu Melaka pada tahun 1958 hingga 1960 dan Pusat Perguruan Harian di TC Seremban. Mulai berkhidmat sebagai guru pelatih di Sekolah Melayu Kuala Kepis, kemudiannya guru dalam latihan di Sekolah Kebangsaan Pusat Joasih, guru terlatih di Sekolah Kebangsaan Pusat Joasih, Sekolah Kebangsaan Sri Kelana Seremban, Sekolah Kebangsaan Pusat Gemencik, sebagai guru penyelia pagi di Sekolah Rendah Kebangsaan KGV Seremban, guru penolong kanan di Sekolah Rendah Kebangsaan Dato' Idris Tanjung Ipoh, guru besar Sekolah Rendah Kebangsaan Tunku Kursiah, dan guru besar di Sekolah Kebangsaan Dusun Nyor Seremban pada tahun 1994 sehinggalah 1965. Sebagai seorang guru yang bergiat aktif berpersatuan, beliau sentiasa memberi idea kepada pasukan Pandu Putri, malah beliau juga pernah menjawat jawatan pengerusi Pandu Putri daerah Kuala Pilang pada tahun 1960 hingga 1964. Sukan bola jaring amat diminati menyebabkan beliau juga ada menulis risalah dan penerangan berkenaan menjadi pengadil Sekolah Rendah Kebangsaan Panglima Adnan Podison, guru olahraga di SRK Undang Jelebu Kuala Kelawang, guru kurikulum di SRK Konvent Rahang Seremban, dan guru kurikulum di SK Taman Dusun Nior Seremban. Selaku ahli jawatan kuasa sidang pengarang untuk Buletin Utama Persatuan Olahraga Amatur Negeri Sembilan dan Persatuan Olahraga Amatur Malaysia, beliau telah banyak menulis artikel atau keterangan mengenai undang-undang baru sejak awal tahun 1990 untuk memperkayakan pengetahuan pegawai-pegawai teknik. Minatnya dalam bidang sukan amat mendalam. Beliau merupakan seorang pemegang rekod unik yaitu pegawai sukan yang paling lama berkhidmat selama 43 tahun. Pada tahun 1968 hingga 1970. Beliau memulakan kerjaya sebagai guru latihan pusat latihan daerah di Sekolah Menengah Rendah Teronok Perak, sebagai guru terlatih di Sekolah Menengah Rendah Teronok Perak, sebagai guru siswazah di Sekolah Menengah Bandar Tinggi Kuala Kelawang Jelebu, pensyarah Maktab Perguruan Raja Melewar Seremban pada tahun 1973 sehingga April 1980, menjadi pengetua di Sekolah Menengah Kebangsaan Undang Jelebu Kuala Kelawang, menjadi pengetua di Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Ampangan Seremban, menjadi pengetua di Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Muhammad Said Nilai, menjadi pengetua di Sekolah Menengah Kebangsaan Tuanku Ampuan Durah Seremban, sebagai pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan King George ke-5 Seremban, dan menjadi pengetua Cemerlang Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Ampangan Seremban pada Mei 1995 hingga 1968, dan seterusnya menjadi pengarah bahagian sukan Kementerian Pendidikan Malaysia Kuala Lumpur. Seorang guru yang cukup komited serta dedikasi, menjadi pengerusi yang dipertua Majlis Pengetua Negeri Sembilan pada tahun 1992 hingga 1998, pengerusi yang dipertua Persatuan Kebangsaan Pengetua Malaysia pada tahun 1994 hingga 1998.